Satu daripada model yang dikaitkan dengan kaedah expository ini ialah model Alzheimer 1968. Okey. Joyce and Will 1980 telah mengenal pasti tiga fasa model expository berasaskan idea Alzheimer 1968. Okey, dia ada tiga fasa, iaitu fasa pertama, persembahan, advanced organizer, fasa kedua, persembahan bahan atau tugasan, dan fasa ketiga adalah pengukuhan. Kita tengok satu persatu. Okey, untuk fasa pertama, persembahan advanced organizer adalah digunakan untuk menjelaskan objektif pembelajaran dan timbulkan kesedaran pelajar sebelum pengetahuan dan pemahaman. Yang ini biasanya kita akan gunakan macam induksi set. Macam kita nak bagi tahu bahawa ini penting tentang kenapa nak belajar benda tu. Okay, advanced organizer ialah set idea atau konsep abstrak diberikan kepada pelajar sebelum persembahan bahan pembelajaran, iaitu menyatakan tugasan pembelajaran yang perlu diambil dan tujuan atau cadangan pembelajaran yang akan berlaku sepanjang pelajaran. Maksudnya ialah kita akan bagi tahu kepada mereka bahawa okey, hari ini kita akan belajar apa, dalam ni ada apa. Apa yang dia akan pelajari pada hari itu. Okey, sebab kita akan bagi tahu tentang matlamat ataupun hasil pembelajaran yang kita harapkan pada hari tersebut. Yang itu ialah advanced organizer. Kita dah organize dah tentang isi kandungan yang kita akan bagi, yang akan kita berikan kepada pelajar pada hari itu. Dan dari situ aktiviti dan sebagainya kita dah setkan, kita dah organize, dah structure dah. So, bila masuk dalam kelas, first kali kita akan bagi tahu, okay, hari ni kita akan belajar ni, dia akan meliputi benda ni. Dia macam overview tentang apa yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. Fasa yang kedua ialah persembahan bahan atau tugasan, dilakukan secara berstruktur dan logikal dengan jelas untuk mengekalkan perhatian. Dan dia bukan sekadar kuliah, boleh gunakan filem, pembacaan, audio, video, ICT di mana perlu. Visualization is among the most popular usage of ICT for expository instruction. It is particularly relevant when the learning involves an understanding of a dynamic process. The computer can bring the whole process to life, make it more accessible for close examination, and hence provide a better context for discussion among the teacher and students. Yang ini dia bagi tahu bahawa kita macam ni lah, kita ada deria, ada 5 deria, six sense tu lain lah. 5 deria. Kalau kita rangsang keaktifan ke semua deria penglihatan, pendengaran, deria rasa, itu semua adalah sesuatu yang lebih bermakna jika kita nak pengajaran kita pada hari itu berkesan. Ini juga termasuklah dari sudut bahan-bahan yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan, kaedah untuk aktiviti yang kita gunakan. Yang itu yang dikatakan dia macam satu benda yang holistik dalam strategi kita untuk menyampaikan sesuatu perkara. Dan di sini kalau kita tengok, dia stress on visualization. Sebab visualization ni dia kena nampak sendiri. Geografi ni dia katakanlah tanah tinggi. Tanah tinggi dengan dataran tinggi dua benda yang berbeza. Okey? Dataran tinggi macam mana? Tanah tinggi dia ada ciri-ciri dia. So kalau kita visualizekan, dia kata kat sini dengan menggunakan ICT, kita visualizekan kedua-dua benda ni, baru dia faham bahawa tanah tinggi itu ialah tanah tinggi. Dataran tinggi itu ialah ada tanah mendatar di atas tanah tinggi itu. Okey? Yang ini yang menyebabkan dia lagi faham tentang konsep kedua-dua benda tu. Okey? Dan di sini dianjurkan ICT, penggunaan ICT tak boleh lari lah. You ada PAK 21 sekarang ni, dan dalam PAK 21 dia lebih suka menggalakkan guru-guru menggunakan ICT. Sebab ICT ni macam yang selalu lazimnya misconception tentang ICT ni, bila kita masuk dalam kelas, you all suka guna slide aja, lepas tu cerita.
Slide bercerita. Tetapi you tak gunakan dia untuk interact to students. Macam mana? Kalau guna slide tu, apa yang you all tak boleh guna dekat papan putih, you boleh guna dekat slide. Contohnya gambar. Ini tak, semuanya perkataan. Faham tak maksud saya? Maksud saya ialah slide yang you biasa gunakan dalam kelas, kalau ada simulasi ke apa, saya tengok kebanyakannya adalah perkataan. And then you baca. Which is incorrect lah. Patutnya you gunakan slide you untuk tengok gambar. Letak aja konsep-konsep asas dan keyword. Then baru you all explain dan tunjukkan contoh berdasarkan gambar. Barulah nampak jelas. Okay, jangan guna kaedah kuliah sangat. Alright? Dan fasa yang ketiga ialah pengukuhan organisasi kognitif, penyelarasan, menggalak penerimaan, pembelajaran aktif, dan penjelasan. Apa dia tulis ni? Pengukuhan organisasi kognitif, penyelarasan, menggalak penerimaan, pembelajaran aktif untuk menjelaskan sesuatu. Okay, mengukuhkan perkembangan kognitif dan mengaitkan bahan baru kepada struktur kognitif sedia ada. Yang ini fasa ketiga, bila dah cerita secara asas, kemudian masuk secara detail, dan macam mana you nak fahamkan pelajar? Macam mana you tahu dia faham? Selalu kan kita ada hasil pembelajaran, objektif pembelajaran pada hari itu ialah 1, 2, 3. So macam mana you nak tahu dia faham ke tidak? Ada tak you all perlukan aktiviti-aktiviti pengayaan supaya mereka boleh jelas tentang apa yang diajar? Okey, tujuan utama model ini yang pertama ialah memperkembangkan struktur konseptual pelajar, membantu pelajar menyerap maklumat atau idea, merangsang minat inquiry pelajar serta memperkembangkan keupayaan pelajar berfikir secara betul. Okey, kalau kita tengok fasa by fasa. Okey, model ini dia dibentuk fasa by fasa. Fasa pertama ialah tentang advance, organize. Maksudnya kita dah bagi tahu dia dari awal, then baru dia masuk dalam main content, apa yang you nak ajar dengan bahan pengajaran, dengan strategi, dengan aktiviti, dan ada lagi you kukuhkan lagi dengan aktiviti yang lain sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Itu sebenarnya tujuan model tu, supaya dia direct. Apa yang kita nampak pada model tu ialah dia structurekan apa yang kita patut buat bila kita nak gunakan kaedah ni. Kaedah fasa pertama kita kena patut buat apa. Fasa kedua kena patut buat apa. Fasa ketiga patut buat apa. Jadi struktur konseptual pelajar tentang sesuatu perkara tu kita dah organize siap-siap berdasarkan fasa by fasa. Okay? Dan bila ada fasa-fasa ni, pengajaran menggunakan kaedah expository ni lagi tersusun dan dia dapat membantu pelajar untuk menyerap maklumat dan idea berdasarkan apa yang diajar oleh guru dan merangsang minat inquiry pelajar dan memperkembangkan keupayaan pelajar berfikir. Okey. Kaedah expository tidak lari daripada menerang. Kemahiran menerang. Mengikut Kyriakou 1997, ciri-ciri penerangan yang berkesan adalah yang pertama kejelasan. Bila kita menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu konsep, dia mesti terang dan jelas sesuai dengan aras kognitif pelajar. Perlu diingat ya, kadang-kadang saya tengok masa simulasi untuk tingkatan 1, you all dah gunakan ayat-ayat yang bombastik, yang sangat abstrak bagi mereka. Yang itu kena lihat semula. Berstruktur. Idea utama dipecahkan kepada segmen-segmen yang bermakna dan saling kaitan dalam urutan yang logik. You structurekan isi pelajaran pada hari itu daripada mudah kepada yang susah, daripada yang jelas kepada yang abstrak, daripada yang dekat kepada yang jauh. Itu sebab kena belajar teori pembelajaran. Okey, kepanjangan. Diberi maklumat, dia beri soalan dan aktiviti-aktiviti lain. Kepanjangan tu maksudnya tak semestinya you kuliah kalau 40 minit ataupun 1 jam
waktu untuk geografi tu you bagi yang itu je. Tak, kepanjangan tu maksudnya okey, berapa lama kita nak ambil masa yang ini? Berapa lama kita nak ambil masa yang ini? Aktiviti berapa lama? Okey. Perhatian, bahasa yang digunakan, suara dan bahasa badan mesti perlu menarik perhatian pelajar. Jangan bercakap macam orang nak tidur, tak ada intonasi, tak ada aktif. Bila masuk, saya selalu cakap, bila you duduk kat depan, you adalah artis. Okay, kalau you tengok, beza Siti Nurhaliza dengan penyanyi-penyanyi lain, dia adalah seorang yang boleh menghiburkan sebab dia penghibur. Jangan pula you nak menghiburkan pelajar pula, tak. Tapi, macam mana you nak bagi budak tertarik dengan pengajaran you? Mesti ada something. You kena bagi something yang budak excited bila you masuk, budak excited untuk belajar apa yang you nak ajar. Okay? Bahasa. Elakkan guna bahasa yang kompleks. Jangan ada kelok kompleks kat ni, tak ada. Okay? Jangan kompleks sangat. Keterlaluan dan jelaskan istilah-istilah yang baru. Kalau dalam tu ada konsep-konsep yang baru, ada benda-benda yang you rasa dia tidak berapa nak faham tentang konsep tu, jelaskan dulu. Kadang-kadang ada konsep-konsep geografi, ada perkataan-perkataan geografi tu yang mengelirukan. So jelaskan yang itu dulu. Okey, bagi contoh yang sesuai. Kadang-kadang contoh ni, you ambil contoh dalam buku, which is bukan tak sesuai, dia sesuai, tetapi tunjuklah bahawa you adalah ahli geografi. Dah belajar dekat IK kan, dah 4 tahun, dah nak masuk 4 tahun dah belajar tentang teras geografi ni. Mestilah bila kata lulu hawa, you ada idea yang lain selain daripada apa yang ada dekat dalam buku teks tu. Tunjuklah, itu yang kata slide tu, tunjuk macam mana kesan lulu hawa tu, macam mana dekat Australia, dekat negara-negara luar yang menjadi tarikan pelancong pula disebabkan oleh lulu hawa. Yang itu kena be kreatif lah. Okey, yang ini akan saya berikan pada kuliah yang selanjutnya.